المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بك نصرك ونعم الملائكة المقربين مخلص من الظلمات وافتح بين عوراتك وعلنا صراحتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل من لساننا. قال الشيخ المسند لنا معنا في الدارين. Dan harus bagi yang ketiga. Dan harus disembahyangkan pada segala yang mempunyai sebab mutaqaddim. Kitab tu dan harus serta tu tak nak. Baris yang ketiga, muka surat 98 baris yang 3. Dan harus, yang tulisannya dan serta harus. Serta tu tak nak. Dan harus disembahyang pada segala yang mempunyai sebab. Pada segala yang mempunyai sebab, yakni pada segala sembahyang yang mempunyai sebab mutaqaddim. Maknanya didapatkan sebab tu dahulu daripada ada solat. Didapati akan sebab dahulu daripada sembahyang. Dan sebab mutaqaddim, maknanya ketika sebab muqarin. Muqarin tu berserta. Ketika didapati sebab itulah, ketika itulah ada solat. Dia katanya dan harus disembahyang pada segala yang mempunyai sebab, ini pada segala sembahyang yang mempunyai sebab. Sebab mutaqaddim dan sebab muqarin itu. Bolehlah. Dalam waktu karahah tu boleh kita nak solat. Dalam waktu karahah artinya panggil kata waktu tahrim, boleh nak solat. Tapi syaratnya jangan ia muqasadkan takhir sembahyang sehingga mutakhirkan jangan ia qasadkan takhir sembahyang pada segala waktu itu. Jadi kait pada harus. Harus kita sembahyang, masalah kita ni masalah sembahyang di dalam pada waktu karahah, artinya pada waktu tahrim. Maka syarat katanya sembahyang yang sunat, sembahyang yang mempunyai sebab mutaqaddim, sembahyang yang mempunyai sebab muqarin, bolehlah kita nak solat walaupun waktu tahrim pun boleh kita nak solat. Tetapi atas syaratnya jangan ia seorang muqasadkan menunjukkan takhir sembahyang. Muqasad menuju artinya sengaja mutakhirkan sembahyang yang saat inilah sembahyang yang mempunyai sebab mutaqaddim, artinya yang mempunyai sebab muqarin. Takhir pada segala waktu itu. Jadi maksudnya
Kalau boleh kita buat awal, kita buatkan awal. Jangan sengaja kita nak tuju, nak tangguh-tangguhkan sembahyang sehingga masuk waktu itu. Contohnya, kalau kita katanya gerhana matahari masalah. Gerhana matahari, waktu matahari kuning. Kita katanya lepas asar tu matahari dah kuning. Tak. Lepas asar tu matahari jadi gerhana. Lepas tu dia mulai gerhana tu belum matahari jadi kuning lagi. Kita katanya kebetulan lah masuk waktu asar gerhana pula, gerhana matahari. Masuk waktu asar, gerhana matahari. Maka kita pun nak solat sunat gerhana matahari. Maka kalau kita mulai solat asar, jadi masuk dalam waktu tahrim walaupun matahari belum kuning lagi. Maka kalau kita solat asar dulu, jadi maknanya kita sengaja nak solat gerhana selepas pada sembahyang asar. Maka itu tak boleh lah. Jadi mana kita sengaja tuju begitu. Maka rupanya begitu, tak dapat tidak kita solat gerhana dulu dan kita sembahyang asar. Jangan sengaja nak tujukan sembahyang walaupun sebab mutaqaddim, walaupun sebab muqarrin, tuju kepada waktu itu. Contohnya kita nak kita ada terlupa kunci masalah di dalam masjid. Lepas tu kita masuk dalam masjid untuk nak ambil kunci. Maka apabila masuk masjid tu, maka sunatlah kita sembahyang tahiyatul masjid. Padahalnya kita katanya kalau nak masuk awal-awal tu, masuk dalam masjid awal-awal belum pada matahari jadi kuning tu boleh. Tapi sengaja masuk masjid dalam masa waktu matahari jadi kuning. Padahal masa tu luas lagi. Masa tu kalau kita nak masuk pergi ambil kunci kita yang terlupa di dalam masjid tu, awal belum pada matahari jadi kuning tu boleh. Sebab kita ada lapang. Tapi sengaja menunjukkan kepada masuk masjid di dalam waktu matahari dah kuning. Itu tak boleh lah. Maka jika dikosadnya haram lagi tiada sah. Maka jika dikosadnya kosad takhirkan sembahyang, takhir sembahyang pada segala waktu itu, maka jika dikosadnya kosadkan takhir sembahyang pada segala waktu itu, haram lagi tidak sah. Walaupun sembahyang tu sebab mutaqaddim, sebab muqarrin sekalipun. Malaikat jika ia takhirkan sembahyang jenazah kerana banyak orang sembahyang, tiada mengapa. Maka sembahyang jenazah tu masuk dalam sebab mutaqaddim. Dia kata dulunya ialah sebab menyucikan. Sebab menyucikan akan jenazah. Maka kita tangguh nanti buat solat jenazah tu lepas asar atau ketika matahari dah jadi kuning. Tetapi tujuannya takhir sampai lepas asar atau takhir sampai matahari jadi kuning tu bertujuannya untuk nak jadi orang ramai. Kita katanya contohlah masa sekarang tu kalau kita buat solat jenazah belum pada solat asar, orang tak ramai sebab banyak bekerja. Sebab banyak orang bekerja. Tetapi kalau kita tangguhkan sembahyang mayat lepas pada sembahyang asar, sembahyang jenazah tu kita tangguh selepas pada asar, kalau awal-awal lepas asar tu pun orang tak ramai lagi sebab baru nak balik daripada kerja. Tetapi kalau dekat-dekat maghrib matahari jadi kuning tu maknanya kebanyakan orang tempatan kita tu dah balik ke rumah daripada kerja.
maka tangguhkan sembahyang jenazah pada waktu matahari jadi kuning bertujuannya untuk nak ramai orang datang solat jenazah, maka dimaafkan. Sebab kita paling kurangnya seeloknya dalam bab solat jenazah tu nak seramai-ramai. Seboleh-bolehnya nak jadi ramai. Paling kurangnya 40 orang. Paling kurangnya nak jadi 40 orang solat jenazah. Maka kita tangguh, jadi 7 sengajalah katanya ada setengah jam nak masuk maghrib tu matahari dah jadi kuning, baru menentu kata nak solat pada ketika itu. Tujuannya untuk nak jadi ramaikan orang. Begitu juga kalau kita katanya nanti kalau kita katanya ketika awal-awal matahari naik belum sampai segala, ketika itulah orang ramai ada. Nanti tunggu lambat sikit, kalau tunggu matahari lebih pada naik, lebih pada segala, orang dah tak ramai sebab dah mulai pergi kerja. Kalau kita buat awal-awal sikit, maka dapat sembahyangkan jenazah itu ramai orang. Maka boleh nak menentukan di dalam, saja menentukan sembahyang di dalam waktu itu boleh. Jadi maksudnya beginilah. Jadi masalahnya sebab mutaqaddim, sebab muqarin, asalnya boleh kita nak sembahyang di dalam waktu tahrim. Tetapi syaratnya jangan tuju nak solat, jangan penting, jangan tuju nak solat di dalam waktu itu. Padahal kita boleh pilih nak solat pada waktu lain, pada waktu karahah, waktu tahrim. Tetapi sengaja tuju nak buat di dalam masa itu. Maka itu tak boleh dah. Seperti solat tahiyatul masjid. Yang saya kata tadi. Kalau kita ada terlupa barang di dalam masjid. Terlupa barang di dalam masjid. So, contohnya kita pergi solat subuh kat masjid. Habis solat kita balik. Tetapi terlupa kunci kat masjid. Maka kalau kita pergi ambil itu awal, boleh. Tapi sengaja nak pergi ambil pada waktu matahari mulai naik, belum sampai segala. Maka itu tidak boleh nak solat lah. Sengaja nak masuk, nak bagi dapat solat dalam waktu yang tahrim. Itu tak boleh. Tetapi kalau kebetulan, contohnya kita teringat, tinggal kunci kat masjid. Lepas tu terlupa kata ada tinggal kunci kat masjid, teringatnya matahari dah naik. Tapi belum sampai segala. Kita pun pergi ambil masuk masjid, masuk ambil kunci yang kita terlupa. Kebetulannya waktu tu waktu matahari naik belum sampai segala. Kalau berkebetulan tu tak mengapa. Tapi kalau katanya sengaja nak tuju masuk masjid untuk nak dapat solat tahiyatul masjid di dalam waktu karahah, waktu tahrim, itu tak boleh. Jangan kita tuju nak buat masa tu. Kalau jadi kebetulan, contohnya kalau gerhana matahari, kita sudah solat asar, gerhana belum berlaku lagi. Matahari tak kuning, belum pada matahari kuning, gerhana belum berlaku lagi. Kebetulannya apabila matahari jadi kuning itu kebetulan jadi gerhana. Jadi maknanya kita tak ada pilih. Maka kalau tak solat, nanti matahari jatuh, maka dah tak boleh solat gerhana dah. Maka solat pada masa tu tak mengapa. Begitulah. Jadi maknanya walaupun sebab mutaqaddim, walaupun sebab muqarin, tetapi kalau kita sengaja nak letakkan sembahyang itu di dalam waktu karahah, maka itu haram juga. Tetapi dengan secara kebetulan tu tidak sengaja nak pentingkan sembahyang bagi jatuh di dalam waktu yang tersebut, maka itu tak mengapa. Lepas tu satu laginya masalah sembahyang jenazah, sengaja tentukan sembahyang jenazah, letak masa mulai solat jenazah tu di dalam waktu karahah,
Tapi bertujuannya untuk nak jadi ramaikan orang. Maka itu dimaafkan juga. Adapun adapun yang sebab mutaakhir itu adapun yang sebab jenis sembahyang yang mempunyai sebab mutaakhir itu seperti sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah sebab kita buat istikharah lepas solat. Sembahyang sunat istikharah itu dikatakan sebab mutaakhir. Sebab kita sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas pada sunat 2 rakaat tu kita berdoa Allahumma inni astakhiruka. Jadi maknanya diri istikharah tu lepas pada solat. Maka itu dikatakan sebab mutaakhir. Dan sunat ihram sebab kita sembahyang sunat 2 rakaat, habis sembahyang sunat 2 rakaat, kita baru niat nawaitul hajja, begitu kan? Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Dan sunat taubat. Selepas pada sembahyang 2 rakaat kita pun taubat. Dan sunat qatlin, maknanya sunat bunuh. Maknanya sembahyang sunat bagi orang yang yang akan dikena bunuh. Maknanya kalau kita katanya memanglah orang ni katanya pukul 10 sekejap lagi dia akan dibunuh sebab dia ada kes bunuh orang masalah dengan sengaja. Maka belum pada sampai masa nak dibunuh saat itu, dia solat sunat 2 rakaat. Maka bunuh tu lepas pada solat. Itu dikatakan sembahyang yang mempunyai sebab mutaakhir. Maka di sini jadi maknanya kita tilik kepada sembahyang tu dahulu daripada sebab. Maka dengan sebab itulah tak boleh kita nak solat di dalam waktu karahah atau dalam waktu tahrim. Sebab kalau sebab mutaqaddim tu kita tilik kepada didapati akan sebab belum pada solat. Apabila didapati akan sebab belum pada solat, tilik kepada sebab telah nak kepada solat. Maka dengan sebab kita begini, kerana apabila sembahyang yang sebabnya mutaqaddim, maka tilik kepada berlaku sebab. Apabila berlaku sebab nak kepada sembahyang, maka tak tiliklah kita kepada waktu mana-mana, tilik kepada ada sebab, adalah solat. Ada sebab, adalah solat. Maka kalau sebab mutaakhir, maknanya tiba-tiba nak solat. Tiba-tiba nak solat sebab didapat, mana sebab belum dapat. Tiba-tiba nak solat dengan ketiadaan sebab. Sebab itu sembahyang yang sebab mutaakhir, sebab yang kamadian. Contohnya sembahyang apa dia? Sembahyang istikharah. Jadi kita sembahyang istikharah belum pada kita nak solat. Adakah kita dapatkan sebab? Jangan tilik pada nak buat istikharah, jangan tilik begitu. Ada sembahyang, kalau kita kiranya sembahyang istikharah, sembahyang ihram, sembahyang sunat taubat, sembahyang istikharah, sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat ihram. Jadi kalau kita kira betul-betulnya, kita sembahyang, kita mulai sembahyang dengan tak ada sebab. Tak begitu kan? Dengan kita mulai sembahyang dengan tidak ada sebab. Kenapa boleh kata begitu? Sebab kerana sebab dia berlaku selepas pada solat. Jadi pada maknanya tiba-tiba nak solat. Kerana itulah tak boleh nak solat pada waktu karahah.
Jadi soalan kau nak solat pasal apa? Kau nak solat pasal apa? Kalau tanya, tak ada sebab yang jadi sunat sembahyang. Begitu. Tak macam gerhana matahari. Kau nak solat kerana apa? Kerana matahari gerhana. Kau nak solat kau nak solat tu kerana apa? Sebab masuk masjid. Kau nak solat kerana apa? Sebab ada ambil wuduk. Gitu dulu. Jadi kalau sembahyang gerhana matahari, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi kita mendapati akan sebab belum pada nak solat. Jadi maknanya boleh jawablah kau nak solat pasal apa? Sebab saya masuk masjid. Jadi masuk masjid belum pada solat. Boleh jawablah kata nak solat. Kenapa kau nak mulai solat? Sebab saya ada masuk masjid. Kenapa kau nak solat? Sebab saya dah habis ambil wuduk. Dah selesai. Sebab saya mengambil wuduk. Tu boleh jawab begitu. Maknanya boleh ada sebab jadi alasan untuk nak solat. Sebab itulah kalau betulan dengan waktu karahah pun boleh kita nak solat. Kerana sebab tu datang dulu daripada solat. Lepas tu kalau sebab mutaakhir, kalau orang tanya, pasal apa kau nak solat ni? Sebab apa kau nak solat? Kita nak jawab macam mana? Jadi maknanya dia begini. Sebab ialah kerana dia adakan musabab. Jadi mana kalau sebab mutaqaddim, jadi sebab itulah ketekanan kita untuk nak solat. Walaupun dalam waktu karahat tahrim pun bolehlah. Tetapi kalau sebab mutaakhir, sebab yang kemudian kita nak ambil soalan katanya kalau sebab mutaqaddim, soalah kata sebab yang dulu tu sebagai kunci untuk nak buka pintu solat. Waktu karahah, waktu tahrim bolehlah. Tetapi kalau sebab mutaakhir, soalah katanya dapat kunci selepas pada solat. Dapat kunci selepas pada solat. Itu tak boleh nak buat dalam masa dilarang. Kena buat dalam masa diharuskan. Sebab kerana kita tilik pada, jadi pada maknanya mulai solat dengan tidak ada sebab. Kita mulai solat, kalau sebab mutaakhir, kita mulai solat dengan tidak ada sebab. Kerana apa kata begitu? Kerana sebab dia didapati selepas pada solat. Jadi maknanya kita mulai solat dengan tidak ada sebab. Tak sama dengan sebab mutaqaddim. Kita mulai solat sebab dah didapati sebab. Maknanya sembahyang kita kerana didapati sebab. Tetapi kalau sebab mutaakhir, pada maknanya kita mulai solat dalam keadaan belum didapati akan sebab. Maka tak boleh dalam waktu dilarang. Begitulah. Jadi maknanya dia macam ni. Apabila sebab dahulu, contohnya beginilah. Kita maklum bahawasanya kalau dalam keadaan ittirar, dalam keadaan darurah, bersangatan lapar itu, boleh kita nak makan bangkai. Dalam keadaan darurah bersangatan lapar saat itu, diharuskan kita makan bangkai.
dibolehkan. Kerana apa dibolehkan makan bangkai? Kerana terdulu oleh sebab, apa dia sebab? Lapar yang sangat. Kalau tak makan boleh jadi mati. Kalau tak makan boleh jadi sakit berat. Boleh jadi tercacat badan. Maka jadi boleh itu sebab bangkai diharamkan kita makan. Maka dengan sebab kerana didapati sebab yang menghalalkan, bolehlah kita nak makan. Apa dia? Ittirat bersangatan hajat. Maka macam ni dah. Sembahyang di dalam waktu karahah dilarang. Sembahyang di dalam waktu karahah lain pada tanah haram tu dilarang. Apabila didapati sebab belum pada solat, bolehlah kita nak solat. Bolehlah kita nak solat. Begitu juga. Macam katanya, kalau kita di dalam kelaparan yang sangat, duduk di dalam keadaan kelaparan yang sangat, itulah sebab bagi makan bangkai. Jadi terdapat akan sebab dahulu daripada makan. Tetapi kalau kita nak bawa bekal bangkai di awal-awal, cadang takut lapar di masa depan. Contohnya kita sekarang ni nak kata lapar sangat pun tak juga, nak kata kenyang pun tak juga. Macam kita hari-hari ni, dalam keadaan biasanya nak kata lapar sangat pun tak juga, nak kata kenyang pun tak juga. Tapi kita nak makan bangkai di awal-awal, takutnya sejam dua lagi takut lapar, tidak ada makanan, boleh ke tidak begitu? Tak boleh. Kita katanya belum tengok, kita belum pada nak pergi, nak keluar daripada rumah untuk pergi kerja tu, kita makan bagi kenyang-kenyang dulu kan. Takut nanti lapar dalam masa kerja tu, susah nak berhenti pula. Nak berhenti kerja makan. Maka kita makan awal-awal. Lepas tu kita kata kita sekarang tu makanan kita dah habis. Makanan kita tu dah habis. Tapi kita taklah kata kita kenyang sangat. Kalau kenyang tak nak makan. Taklah katanya sangat-sangat lapar. Lapar juga tapi tak begitu lapar sangat. Tapi nak makan bangkai awal-awal, takutnya sejam dua lagi tak dapat makan, kita akan berat. Maka jadi tak boleh kita nak makan bangkai belum pada bersangatan darurah. Macam tu dah. Maka kena dapatkan sebab yang mengharuskan yang haram, boleh kita nak buat benda yang dilarang. Begitulah. Kena bandingnya begitu dah. Bersangatan lapar, boleh makan bangkai. Kalau nak makan di awal-awal, belum pada bersangatan lapar, maka tak boleh. Sebab belum dapati sebab yang menghalalkan. Begitulah. Dan lagi haram, dan demikian lagi haram, lagi tiada sah sembahyang atas orang yang hadir di dalam masjid tak kala duduk, tak kala khatib duduk atas mimbar. Dan jikalau ada sembahyang itu baginya sebab atau tiada, atau ada ia qada yang luput dengan tiada uzur, dan jikalau belum lagi khatib membaca khutbah sekalipun. Ini dia katanya demikian lagi seperti sembahyang sebab mutaakhir. Seperti sembahyang yang mempunyai sebab mutaakhir. Demikian lagi haram, lagi tiada sah. Haram lagi, berdosa lagi, sembahyang itu pun tidak sah. Sembahyang atas orang, jadi haram, sembahyang haram atas orang yang hadir di dalam masjid. Ini kena faham. Orang yang hadir di dalam masjid. Bukan baru datang. Orang yang sudah ada di dalam masjid. Sudah hadir di dalam masjid. Maknanya dah ada di dalam masjid. Orang yang dah ada di dalam masjid.
Bukan orang yang baru datang. Bukan orang yang baru datang. Bukan orang yang baru datang baru masuk masjid. Bukan gitu. Orang yang hadir di dalam masjid. Hadir tak, orang yang hadir di dalam masjid, mana dia dah ada di dalam masjid. Maknanya dia datang awal lah. Dia datang awal. Tak kalau khatib duduk atas mimbar. Khatib naik duduk, apabila khatib naik duduk di atas mimbar, dah haram serta tidak sah salat. Dan jikalau sembahyang yang kata haram tu, sembahyang itu bagi sembahyang sebab ada sebab mutaqaddim ke atau sebab mutaakhir. Kita katanya apabila khatib naik duduk di atas mimbar, mulai gerhana. Khatib mulai naik duduk atas mimbar, mulai matahari jadi gerhana. Maka pun haram juga. Maka itu pun haram juga kita mulai solat. Atau qada yang luput dengan tiada uzur. Atau dia nak qada sembahyang yang ketinggalan, yang luput dengan tiada uzur sekalipun. Haram juga. Dan jikalau belum lagi khatib membaca khutbah sekalipun. Walaupun khatib dah naik duduk tapi belum mulai baca khutbah sekalipun, dah haram. Jadi rupanya beginilah. Kita katanya kita pergi awal. Belum azan yang pertama kita dah pergi. Kita dah masuk dalam masjid. Lepas tu dah duduk dalam masjid sejak Imam Bilal azan yang pertama. Lepas pada azan yang pertama, kita sembahyang qabliyah Jumaat kan. Lepas tu duduk sekejapnya, khatib mulai naik duduk di atas mimbar. Ketika khatib mulai naik duduk di atas mimbar, kita dah ada di dalam masjid. Rupanya begitu. Ketika khatib nak mulai naik tu, kita dah ada di dalam masjid. Itu makna katanya, apa tadi? Orang yang hadir di dalam masjid. Begitu ya. Maka apabila khatib mulai naik duduk tu, dah tak boleh solat. Mana-mana solat. Untuk kita yang ada di dalam masjid, belum pada khatib mulai naik di atas mimbar. Itu tak boleh kita nak mengadakan mana-mana solat sekalipun. Haram serta tidak sah. Maknanya bukan rupanya beginilah. Khatib dah ada di atas mimbar, kita belum sampai ke masjid lagi. Bukan rupanya begitu. Apabila kita kata khatib dah naik duduk di atas mimbar, masa tu kita di dalam tengah perjalanan lagi. Apabila kita masuk masjid tu, maknanya khatib dah duduk lama dah di atas mimbar. Jadi maknanya kalau begitu bukan dia. Masalahnya kita dah berada di dalam masjid belum pada khatib naik di atas mimbar. Begitu. Jadi maknanya kalau begini tak mengapa. Kita masuk dalam masjid. Tengok khatib belum naik mimbar. Mulai takbiratul ihram sembahyang sunat. Tapi ketika kita takbiratul ihram, khatib belum naik di atas mimbar. Khatib duduk dalam bilik dia lagi. Lepas pada kita takbiratul ihram, mulai baca doa iftitah, khatib mulai naik. Itu teruslah tak mengapa. Sebab kita sempat takbiratul ihram belum pada khatib naik di atas mimbar. Kalau begitu tak mengapa. Tetapi kalau khatib dah mulai naik duduk di atas mimbar, kita tak boleh nak takbiratul ihram dengan mana-mana solat sekalipun. Sebab kita katanya, sebab kita taksir. Sebab apa? Kalau nak solat, kenapa kau tak solat awal-awal belum pada khatib nak naik baca khutbah? Begitulah. Dan
dan haram pula ia melanjutkan sembahyang yang telah masuk ia di dalam di dalamnya. Nak gitu ya. Di dalamnya. Di dalamnya. Dan haram pula. Ni rupa saat ni. Kita katanya kita mulai solat. Kita mulai solat. Ketika kita mulai solat, mulai takbiratul ihram itu khatib belum naik di atas mimbar lagi. Haram ke tidak? Jawabnya tak haram. Tengah-tengah kita duduk solat tu khatib mulai naik di atas mimbar. Mulai naik duduk di atas mimbar. Ketika tu tak boleh kita melanjutkan memanjangkan sembahyang. Kita kena ambil yang wajib-wajib saja. Nak baca, nak panjang, nak tasbih sebelah kali dalam sujud, dalam rokok masalah, tak boleh lah. Nak panjang-panjangkan sembahyang tak boleh. Mesti kita simpankan di atas sekadar yang tak dapat tidak saja. Untuk nak cepatkan habiskan solat kita. Tapi haram ke tidak mulai solat? Jawabnya tak haram sebab kita mulai takbiratul ihram, khatib belum naik di atas mimbar lagi. Tapi kebetulan tengah-tengah solat tu khatib dah mulai naik. Maka itu tak boleh kita nak lanjutkan, mesti meringkaskan sembahyang, maknanya ambil yang tak dapat tidak, ambil yang wajib-wajib saja. Melanjut memanjangkan sembahyang ketika itu dah jadi haram. Itu maknanya dan haram pula ia melanjutkan sembahyang yang telah masuk ia telah mulai. Dia dah mulai solat. Telah masuk ia solat di dalamnya, telah masuk ia seorang di dalamnya dalam solat dulu daripada, dulu ini sebelum pada naik khatib ke atas mimbar. Kemudian maka naik ia ke atas mimbar. Lepas pada kita mulai solat tu, khatib mulai naik. Padahal ia di dalam sembahyang. Jadi khatib naik mimbar tu kita tengah-tengah dalam solat. Belum habiskan lagi. Begitu dah. Haram melanjutkan. Dan wajib atasnya. Apabila katanya haram memanjangkan sembahyang dan wajib atasnya menyimpankan akan sembahyang 2 rakaat. Jangan buat banyak daripada 2. Itu juga. Inilah. Jadi mana mesti kena buat sembahyang 2 rakaat. Lagi pulanya simpan di atas yang rukun-rukun saja. Inilah hukum orang yang hadir di dalam masjid. Hukum orang yang dah ada di dalam masjid belum pada khatib naik duduk di atas mimbar. Maknanya kita dah ada di dalam masjid belum pada khatib naik duduk di atas mimbar lagi. Itulah hukum dianya. Adapun orang yang baru masuk ke dalam masjid padahal khatib di atas mimbar. Kalau yang ni macam mana? Kita datang lambat. Khatib dah mulai duduk, mulai khutbah ke, mulai duduk walaupun dia jemaah ni khatib naik duduk di atas mimbar dulu kan. Selepas pada khatib naik duduk atas mimbar, Bilal baru azan. Habis azan tu baru khatib bangun baca khutbah kan. Maka kita kira mulai duduk di atas masjid walaupun Bilal belum azan sekalipun. Jadi maknanya kalau kita katanya khatib dah duduk di atas mimbar atau khatib dah mulai berkhutbah, kita baru sampai ke pintu masjid. Rupanya begitu. Adapun orang yang baru masuk ke dalam masjid. Dia masuk tu padahal khatib atas mimbar. Padahal khatib dah ada di atas mimbar. Maka sunat ia sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Sunat lagi dia sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat.
Jika belum lagi ia sembahyang sunat Jumaat, qabliyah. Dia katanya maka sunat ia sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jika belum lagi ia sembahyang sunat Jumaat qabliyah. Fardunya kalau dia nak datang tu dia belum solat sunat qabliyah lagi. Qabliyah Jumaat dia belum solat lagi. Dia niatkan sunat Jumaat serta tahiyah. Dan haram ia kerjakan sunat Jumaat kemudian daripada tahiyatul masjid. Begini. Jadi apabila dia masuk tu padahal khatib dah duduk di atas mimbar. Maka kita masuk tu tengok dah. Kita masuk datang kepada masjid, tengok. Belum pada kita nak keluar daripada rumah menuju kepada masjid tu, kita ada solat qabliyah Jumaat ke tidak kat rumah. Dia begini. Ceritanya kalau kita orang azan Jumaat. Orang azan yang pertama tu lah azan masuk waktu. Azan yang kedua azan nak baca khutbah kan. Azan yang pertama azan masuk waktu Jumaat. Maka ketika masuk waktu Jumaat, azan yang pertama kita masih ada kat rumah lagi. Masih ada kat rumah lagi. Lepas tu disunatkan kita sembahyang qabliyah Jumaat di rumah. Belum pada nak keluar menuju kepada masjid. Tapi kalau nak datang solat qabliyah Jumaat di masjid pun boleh. Tapi kalau eloknya kita sembahyang qabliyah Jumaat kat rumah. Sebab kita dah masih ada di rumah belum ketika orang azan Jumaat. Sebab kalau belum azan Jumaat kita itu nak solat qabliyah tak boleh lagi. Maka apabila kita masih ada kat rumah, contohnya kebetulan kita sudah siap-siap mandi, kebetulan sudah pakai baju, kebetulan orang azan yang pertama, azan Jumaat yang pertama, maka kita solatlah sunat qabliyah Jumaat kat rumah. Lepas tu datang ke masjid. Datang ke masjid, kita solat tahiyatul masjid saja. Habis tu habislah. Lepas tu tengoklah khatib belum naik khutbah lagi, kita boleh nak solat mana-mana lagi. Begitu. Lepas tu sekiranya di sini kita datang masuk dalam masjid, tengok khatib dah mulai baca khutbah. Tengok kita dah solat qabliyah Jumaat kat rumah ke tidak? Kalau kita katanya dah solat qabliyah Jumaat kat rumah, datang masjid, khatib di atas mimbar, solat tahiyatul masjid saja, habis. Habiskan solat tahiyatul masjid. Lepas tu jangan solatlah lepas pada tu. Lepas tu habis tu sekiranya kalau kita datang ke masjid padahal kat rumah tu belum solat tahiyatul qabliyah Jumaat, maka kita masuk masjid sembahyang niat usalli sunnata qabliyatil masjid. Kita sembahyang qabliyatil Jumaati. Serta tahiyatul masjid. Jadi mana kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat serta tahiyatul masjid. Lepas tu habis 2 rakaat, lepas tu jangan bangun solat lagi dah. Begitu. Tu mana katanya jika belum lagi sembahyang sunat Jumaat qabliyah, diniat sunat Jumaat serta tahiyatul masjid. Habis begitu. Tapi kalau dia dah solat qabliyah kat rumah, maka niat tahiyatul masjid saja. Kalau dia belum solat qabliyah Jumaat kat rumah, maka datang masjid, maka tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat. Gitu dah. Dan haram dikerjakan sunat Jumaat kemudian daripada tahiyatul masjid. Kerana haram ia melebihkan daripada 2 rakaat.
Jadi maknanya kenapa disuruh kalau kita belum solat qabliyah Jumaat kat rumah, maka datang di masjid tu jangan kita niat solat tahiyatul masjid saja. Sebab kalau kita solat sunat tahiyatul masjid saja, lepas pada solat tahiyatul masjid saja tu dah tak boleh nak solat. Dah tak boleh nak solat. Kalau kita niat, jadi maknanya ketika kita masuk sana itu, khatib dah duduk di atas mimbar. Kita bagi peluang kita sembahyang 2 rakaat saja. Bagi peluang bagi kita sembahyang 2 rakaat saja. Lebih pada tu tak boleh. Kalau kita dah solat qabliyah Jumaat kat rumah, maknanya kita datang tu maknanya ada satu saja sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyanglah tahiyatul masjid. Tetapi kalau kita belum sembahyang qabliyah Jumaat kat rumah, maknanya kita datang ketika tu nak 2 sembahyang tu. Kalau kiranya nak sunat qabliyah Jumaat, nak juga tahiyatul masjid. Tapi kalau kita ambil mana-mana satu dan satu lagi dah luput. Kan? Mana kalau kita ambil tahiyatul masjid saja, sunat qabliyah Jumaat dah luput. Maka di situlah disuruh kita niat sunat Jumaat serta tahiyatul masjid. Faham ke? Maka habis tu jangan solat lah. Sebab tu kalau kita sembahyang solat tahiyatul masjid saja, habis tu nak solat qabliyah Jumaat pula dah tak boleh. Sebab dibuka peluang untuk kitanya boleh solat 2 rakaat saja. Untuk orang yang baru datang. Gitulah. Dan haram dikerjakan sunat Jumaat kemudian daripada tahiyatul masjid. Kerana haram ia melebihkan daripada 2 rakaat. Sebab dibagi kita buat 2 rakaat saja. Dan sikit lagi, dan wajib menyimpankan qadar yang tak dapat tiada daripadanya pada sembahyang jua. Lepas tu kalau kita mulai solat dalam masa khatib dah duduk, dah mulai baca khutbah, dah duduk di atas mimbar, maka jangan kita memanjangkan akan sembahyang itu. Ambil qadar, kita baca qadar yang tak dapat tidak kena baca, kena buat. Nak ambil sunat-sunat panjang-panjang tak boleh. Begitulah. Itu masalah ketika khatib mulai baca khutbah. Kita untuk hari ini kita akhir di situ katanya. Dan jika takut ia jika sembahyang luput takbiratul ihram serta imam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على